Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu khairu nabiyyin arsalah. Arsalahu Allahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa an'im wa syarrif ala hadha an-nabiyyil karim salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya radina billahi rabba, kami semua redha dan senang hati Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Terima kasih pengurusi majlis yang berusaha, lagi saya hormati Tuan Imam, jawatan kuasa, para pegawai masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Tuan-tuan bayang tengok 7 bilion orang hari ni atas dunia, 7 bilion, Islam 2 saja. Lagi 5 bilion semua di padang mahsyar esok masuk neraka selama-lamanya. Neraka ni panas, dia api. Lepas tu dia bakar. Bila api tu bakar, orang nak keluar daripada gaung neraka, sebab bentuk neraka dia bergaung. Dia bergaung macam tu dalam, lagi bawah lagi panas. Bila 24 jam bakar, la yamutu fiha wa la yahya, mati pun tak dan, hidup pun tak dan. Allah Ta'ala cerita depa rabat nak keluar daripada neraka tiap-tiap hari. Rabat nak keluar, setiap kali nak keluar malaikat akan sepak masuk dalam balik. Tuan-tuan, bukan cucuk, neraka ni bukan cucuk, dia bakar. 5 bilion tuan-tuan atas muka bumi, betapa besar nikmat Allah. Allah pilih kita Islam. Sebab tu antara ucapan terawal ahli syurga bila dia masuk syurga, dia akan sebut alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah, syukur kepada Allah, terima kasih wahai Allah, pilih aku untuk diberikan hidayah. Allah pilih tuan-tuan. Kalau Allah tak pilih hidayah, kita takkan dapat. Hari ni hak duduk dalam masjid, termasuk saya hak cakap ni, sebab Allah pilih. Kalau Allah tak pilih, duduk tepi Nabi 10 tahun pun tak boleh dapat hidayah. Seperti Abu Talib. Abu Talib bukan duduk sekali kah? Abu Talib bela Nabi daripada Nabi umur 8 sampai Nabi menikah. Lepas tu Nabi duduk rumah asing, tapi lama, puluh tahun. Sampai jadi Rasul umur 40, sampai Nabi umur 50. Akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan dia tak sebut 2 ayat je, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak mampu dituturkan oleh Abu Talib di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab dia Allah bagi tahu dalam Quran, bila Nabi menangis di sisi pak menakan yang dianggap ayah tadi ni, sebab ayah meninggal, bukan meninggal umur berapa, ayah Nabi meninggal bukan umur berapa, umur dalam kandungan. Nabi duduk dalam kandungan, hak tu ijma', tak ada khilaf.
tak pernah tengok langsung muka ayah walaupun sehari. Maka Nabi duk anggap ayah ni Abu Talib. Bila Nabi menangis di sisi Abu Talib tak mengucap, Allah Ta'ala buat turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh pilih siapa yang kamu nak bagi hidayah. Subhanallah. Hidayah siapa pilih? Allah pilih. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi hak nama hidayah yang kita boleh duduk dalam masjid ni, Allah pilih. Allah tegur Nabi, Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, hidayah bukan hang pilih, aku yang pilih. Aku tu ialah Allah. Maka besar nikmat hidayah ni, besar. Nombor 2, Isra' Mi'raj ni, tajuk Isra' Mi'raj tuan-tuan, cerita Isra' Mi'raj ni selalu dah duk dengar, tapi saya nak cerita juga malam ni. Kan, saya nak cerita juga tentang Al-Isra' wal Mi'raj. Dua perkataan menunjukkan kepada dua peristiwa tapi pada malam yang sama. Ini maklumat nombor 1. Kita duk sebut Isra' Mi'raj tu kan, dua peristiwa tapi dalam malam yang sama. Isra' peristiwa, Mi'raj peristiwa kedua. Itu maklumat pertama. Maklumat yang kedua, Isra' Mi'raj ni berlaku bila? Kita pun tengok sirah. Nabi hidup 63 tahun. Umur Nabi waktu wafat 63. 63 tu kok lerong tu lah. Tu cakap Kedah Pekat ni. Orang Kedah semua. Kan, duk keluar pi kat luar jenuh kontrol. Pi Sabah, pi Johor lah Pahang kan. Tak larat kontrol, mai sini lepas. Tuan-tuan, umur Nabi 63. Nabi duduk berapa tempat? 2. Mekah, Madinah. Mekah daripada lahir sampai umur 53. Senang aja. Inilah sirah. Tapi dah tak pernah baca. Baru duk, tak pernah baca sirah, nak sayang Nabi macam mana? Nak timbul sayang Nabi macam mana? Tak kenal. Nak kenal macam mana? Kena baca sirah. Lepas kenal, baru dia main sayang, baru dia teringat, baru dia timbul kerinduan kepada Rasulullah. Baru boleh faham bila orang sebut mahabbatu Rasulillah, sayang Nabi, rindu Nabi, cinta Nabi, baru dia faham. Kalau tak kenal, nak sayang mai ke mana? Kereta dia sayang, dia kenal kereta dia, tukang sporin lah apalah. But dia sayang, but pekerjaan dia ke apa, sebab dikenal. So Nabi ni kena baca sirah baru boleh timbul kasih sayang. Di masjid ni ada sirah, saya tak tahu, kena tanya JK, ada tak mata pelajaran sirah? 63 lahir sampai umur 53 Nabi duduk Mekah. 53 sampai 63 Nabi duduk Madinah. Habis. Bila kita dengar satu-satu peristiwa, kita boleh tanya, di Mekah ke Madinah peristiwa tu? Contoh orang sebut perang Badar. Perang Badar ni Mekah ke Madinah? Bila satu orang dia boleh tanya macam tu, maksudnya dia ada maklumat asas sirah. Dia boleh tanya tu, dia reti. Dia tahu Nabi 53 sampai umur 53 di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah sampai umur 63. Isra' Mi'raj ni berlaku di Mekah. Isra' Mi'raj berlaku di Mekah. Iaitu sebelum Nabi hijrah. Itu maklumat kedua. Maklumat yang kedua. Kemudian maklumat yang ketiga, semua ibadat disyariatkan di Madinah lepas Nabi hijrah. Puasa di Madinah, zakat di Madinah, haji di Madinah, banyak di Madinah. Yang di Mekah semayang.
Bila? Dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Ni maklumat lah tu. Baru nampak. Oh, kot tu. Ya. Nah. Jadi kita duk sembang Isra' Mi'raj selama ni. Rupanya Isra' Mi'raj ni sebelum Nabi hijrah. Bulan berapa? Khilaf. Pendapat ramai, banyak sangat. Tak payah sebut. Tapi ijma' ulama' tak ada khilaf. Isra' Mi'raj di Mekah ataupun Isra' Mi'raj sebelum Nabi hijrah. Selesai. Maklumat keempat kot, yang tu saya tak tahu dah. Okey, maklumat yang kelima malam ni. Isra' Mi'raj ni dekat-dekat Nabi nak hijrah. Beberapa bulan, tak kira lah berapa bulan ataupun berapa bulan-bulan, tapi dekat Nabi nak hijrah. Yang ni sepakat ataupun kebanyakan ulama sebut begitu. Isra' Mi'raj ni, hak cerita Isra' Mi'raj ni yang merupakan mukjizat kedua terbesar selepas Al-Quran. Entah, mukjizat Nabi ada hampir 1000. Tu dia. Balik sekali kerja rumah, saya bagi kerja rumah terus. Entah sebelum tidur ke, kan, sebelum tidur ke, bila ke, pagi esok ke, tuan-tuan tulis berapa mukjizat Nabi yang tuan-tuan tahu. Berapa mukjizat Rasulullah yang kita tahu. Kan, mukjizat Nabi ada nak dekat 1000. Tuan-tuan boleh beli buku dan boleh suruh ustaz mengajar kitab tu. Ada diterjemah dalam bahasa Malaysia. 1000 mukjizat Rasulullah, sangat banyak. Nabi pernah semayang dan Nabi tengok kat belakang. Nabi pernah semayang, Nabi tengok kat belakang. Mata Nabi sini, kiblat kat sini. Contohlah, Nabi semayang jadi imam, kiblat kat sini. Nabi tengok kat belakang. Antara mukjizat Rasulullah, kedua mata Nabi ni duduk di sini. Sahabat tak nampak lah dua ketua tu, tapi Nabi boleh melihat seolah-olah Nabi kalih kat belakang. Mukjizat, kita tak pernah dengar. Hadis tu sahih. Sebut satu dah lah bagi panas. Kan, bagi geram kan. Geram esok cari lah. Subhanallah, banyak mukjizat Nabi. Mukjizat paling besar, Quran. Mukjizat Nabi paling besar, Quran. Kena buat tajuk ceramah. Quran mukjizat terbesar. Panggil seorang main hurai. Macam mana dia jadi mukjizat terbesar? Kena panggil seorang. Dia hurai-hurai baru kita seronok tengok. Oi, Quran dahsyat. Mukjizat kedua terbesar Rasulullah, Al-Isra' wal Mi'raj. Nombor 2. Hak cerita malam ni. Malam ni sejam lebih ni mukaddimah saja. Saya tak cerita dalam-dalam. Mukaddimah saja. Semua mukaddimah saja. Kan, sebab dalam-dalam dia 4 jam. Tuan-tuan, Isra' Mi'raj kalau semua sekali 4 jam. Malam ni kita ambil atas sikit-sikit je. Kemudian Isra' wal Mi'raj ni mukjizat kedua terbesar Nabi SAW. Itu maklumat yang kelima. Maklumat yang keenam tentang Al-Isra' wal Mi'raj ialah dia berlaku selepas peristiwa di sini, tuan-tuan. Nabi duduk Mekah, jadi Rasul di Mekah 13 tahun, jadi Rasul di Madinah 10 tahun. Itu saya tambah, saya bagi dalam sikit. Jadi Rasul di Mekah 13, jadi Rasul di Madinah 10. Semua sekali 23. Kalau orang tanya berapa lama Muhammad menjadi Rasul, 23 tahun. Daripada umur 40 sampai 63. Jadi 23 tahun. Peristiwa Isra' Mi'raj ni bila? Peristiwa Isra' Mi'raj ni lepas Allah Ta'ala uji satu Mekah. Nak bagi faham satu Changlun ni boikot Nabi dengan umat Islam. Siapa pun jangan jual, jangan cakap, jangan menikah, jangan berurusan dengan Muhammad dan semua ahli keluarga dia dan orang Islam. Berapa lama? Bukan 6 hari tau, tuan, bukan 2 bulan. Hak orang tak jual beli ni 3 tahun. 3 tahun mati ustaz. Memang pun. Sehingga Nabi bawa semua ahli keluarga terdekat dia. Walaupun sebahagiannya tak Islam, tapi semua masih sokong Nabi. Hak tak Islam pun. Sebab waktu tu kan mereka asabiah. Mereka asabiah kekeluargaan. Nabi bawa ahli keluarga dia dan
orang-orang Islam semua duduk di satu tempat nama Syi'ab Abi Talib. Syi'ab Abi Talib ni kalau pergi Mekah hari ni, keluar kot pintu Marwah, pergi dekat dengan tempat lahir Nabi, perpustakaan Mekah tu. Belakang tu ada terowong, belah-belah terowong istana ujung tu, yang tu lah Syi'ab Abi Talib, tempat Nabi dipulau selama 3 tahun oleh kerajaan Mekah, sehingga makanan mereka ketika itu ialah kayu-kayu kering dan akar yang boleh dimakan, sehingga luka bibir dan lidah mereka 3 tahun. Sampailah Allah selamat, surat peraturan perkeliling kerajaan yang Mekah, kerajaan Mekah buat keluar, mereka pelekat dalam Kaabah waktu tu, dimakan anak-anak. Panjang tu kira saya cerita sikit ni. Selesai 3 tahun tu, Nabi pun kembali, mereka boleh kembali berurusan jual beli apa semua baliklah semua, bukan urusan jual beli saja tuan. Waktu tu tidak mengahwini dan tidak dikahwini. Siapa pun tak cakap, siapa pun dilarang oleh kerajaan Mekah secara rasmi. Maksudnya siapa jual beli dengan mereka ni akan ditangkap, masuk dan disiksa. 3 tahun. Habis 3 tahun, Nabi pun balik, apa semua duduk balik dalam kota Mekah semua ni. Terus Tuhan uji dengan satu ujian yang lagi berat, iaitu kematian sayap ataupun kaki kanan Nabi. Orang yang dianggap kaki kanan Nabi, Abu Talib, pula meninggal. Abu Talib. Kenapa saya kata kaki kanan Nabi? Sebab Abu Talib ni ialah bapa saudara Nabi yang menjadi tulang belakang kepada dakwah, dan dia tidak Islam. Dan dia tak Islam. Tapi dia pertahan dan dia lindung Nabi. Orang tak berani seksa Rasulullah selama mana ada Abu Talib di situ. Abu Talib meninggal. Selang beberapa bulan, sayap kiri Nabi ataupun kaki kiri Nabi, Allah Ta'ala uji. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sirah, Nabi diuji daripada dalam perut sampai hari wafat. Sebab tu dia adalah manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan nak faham pasal apa Rasulullah diangkat sebagai manusia nombor 1, makhluk nombor 1, bukan manusia sahaja. Bahkan nak banding dengan malaikat yang duk tanggung arash, malaikat Munkar, Nakir, Malik, Raqib, Atid, Jibril, Israfil semua ni, Nabi masih nombor 1. Kenapa? Kerana Allah menguji Nabi sejak daripada Nabi berusia di dalam kandungan. Apa ujian Nabi nombor 1? Kematian ayah. Seimbah pun Nabi tak pernah tengok muka ayah dia, Abdullah. Tuan-tuan nampak ujian Nabi? Lepas tu tuan-tuan tengok sirah, tuan-tuan boleh tengok Allah uji Nabi, tak berhenti sampai hari wafat. Sampai hari wafat, Nabi lilit kain kuning, tak ada kena-mengena dengan warna. Kebetulan waktu tu ada warna kuning. Nabi lilit sebab sakit terlampau kepala. Sahabat pegang badan Nabi, sahabat tarik tangan macam tu. 2-3 hari nak wafat, daripada akhir bulan Safar. Daripada akhir bulan Safar Nabi sakit teruk, sampailah 12 Rabiul Awal Nabi wafat. Berapa hari sebelum Nabi wafat, sahabat pegang, sahabat tarik tangan. Pasal apa? Panas. Sampai Nabi ikat kepala. Sahabat tanya, ya Rasulullah, panas? Nabi beritahu, ya, kami para Nabi dan Rasul, bila Allah uji 2 kali ganda daripada orang biasa. Kalau orang biasa demam panas, tuan-tuan, Nabi dan Rasul 2 kali. Sahabat pegang panas. Sampai akhir hayat Allah uji Nabi, sampai Nabi wafat. Nabi jaga, Nabi pitam, Nabi jaga, Nabi pitam. Bila Nabi jaga, Nabi kata, ala inna lil mauti lasakarat, sesungguhnya bagi kematian itu ada kesakitannya. Sakit mati ni tuan-tuan, Nabi pun rasa. Sakit mati ni Nabi pun rasa. Allah uji Nabi sampai detik terakhir Nabi menghembuskan nafas. Sebab tu dia jadi makhluk pertama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mati sayap kiri ataupun kaki kiri Nabi. Tuan-tuan tahu siapa? Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah ni boleh buat tajuk ceramah. Sayyidatuna Khadijah boleh buat tajuk ceramah. Dalam syurga nanti, presiden wanita syurga nama dia Maryam bintu Imran. Timbalan presiden wanita syurga nama dia Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anhuma. Ni saya sebut sikit-sikit je tuan-tuan, tak masuk dalam. Sepanjang Nabi berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah, Allah tidak mengizinkan Nabi untuk mengahwini wanita lain kerana mulianya Khadijah. Tak pernah berletiak, tak pernah komen, tak pernah angkat suara, tak pernah tarik muka dengan Nabi. Khadijah seorang je. Tiap-tiap kali Nabi balik, dia mesti ada di depan Nabi, Khadijah. Sebab tu bila Nabi balik, dapat wahyu, ketak-ketak badan Nabi, Nabi buka pintu, siapa duduk depan pintu? Sayyidatuna Khadijah. Khadijah buat apa? Selimutkan Nabi. Ketak-ketak ni, dia tak tanya apa siapa hang ni, jumpa hantu ke? Hantu raya ke apa ni, bang terbiak. Bini tu bini orang lain. Dia tak tanya apa. Suami dia balik, muka pucat, badan menggigil badan Rasulullah. Dia bagi Nabi tidur, dia selimut. Subhanallah, Sayyidina Khadijah. Sehingga Allah tidak mengizinkan untuk Nabi mengahwini wanita lain sebab baik terlampau. Ini baru isteri misali ni. Nombor 2 dalam syurga di kalangan wanita. Tuan-tuan, Khadijah hak baik dengan Nabi ni lah meninggal. Tahun yang sama, tuan-tuan bayang tengok. Nabi tak habis lagi hak Abu Talib. Bukan kata tak habis lagi hak Abu Talib, hak boykot tak sah, baru habis aja. Boykot tak sah, baru habis. Kematian Abu Talib, kematian Khadijah. Sahabat boleh tengok kesedihan di muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun itu dinamakan sebagai Amu Huznin, tahun kesedihan. Selepas peristiwa-peristiwa berantai yang banyak itulah, selepas ujian-ujian yang tidak berakhir itulah, selepas Allah melihat Rasulullah lulus dengan semua ujian itu, Allah Subhanahu Wa Taala arahkan Jibril, wahai Jibril, undang Muhammad untuk naik perjalanan langit. Wahai Jibril, turun, undang Muhammad dengan satu undangan khusus, merentasi perjalanan langit. Perjalanan tu dinamakan Al-Isra wal Mi'raj. Itulah cerita dia. Allah nak pujuk hati Nabi. Allah nak tenangkan hati Nabi. Allah nak gembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi tetap manusia biasa. Manusia biasa maksud saya, dia tetap lapar, dia tetap kenyang, dia tetap mengantuk, dia tetap manusia biasa. Kalau orang pukul Nabi, tak kebal ke berdarah? Berdarah. Nabi dalam perang Uhud berdarah daripada atas kepala sampai bawah kaki, tapak kaki. Tak kebal. Manusia biasa. Maksudnya kalau orang hina Nabi, Nabi akan kecil hati. Nabi akan terasa, tetapi Nabi tidak berdendam. Itu beza. Dia tak dendam dan dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila semua ujian-ujian ni, barulah main peristiwa Isra Mi'raj. Malaikat Jibril pun turun. Malaikat Jibril ni bukan turun yang tu kali pertama. Malaikat Jibril, tuan-tuan sekalian, yang buat turun wahyu iaitu Quran, 6236 ayat. Quran tuan-tuan tengok kan? Mana dia? Tak ada Quran ke? Kan? Quran hak 6236 ayat tu turun seketui ke? Jawapan dia tidak. Quran yang 6236 ayat tu turun selama 23 tahun. Ni cerita Quran ni, saya tak cerita semua. Quran turun selama 23 tahun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang buat turun? Malaikat Jibril. Setiap kali Malaikat Jibril turun daripada atas langit, bawa turun Quran daripada langit pertama. Di langit pertama, tuan-tuan, Quran Allah arahkan Jibril, Malaikat Jibril pi ambil Quran di Lauh Mahfuz seketui.
Waktu dilantik menjadi Rasul, umur 40 Nabi Muhammad, Allah Ta'ala arah Jibril, wahai Jibril, pi lauh mahfuz, ambil Quran seketui. Seketui ni 6,236 ayat lah. Jibril pun pi ambil seketui, buat pi tang mana? Langit dunia. Langit ada 7 lapis. Satgi kita cerita, satgi kita naik langit. Satgi saya akan bawa semua naik ke langit, melepasi langit 7, InsyaAllah. Bawa cara cerita lah, tuan-tuan. Allah arah dekat Jibril, ambil daripada lauh mahfuz seketui 114 surah bersamaan 6,236 ayat, buat pi ke langit dunia. Daripada langit dunia selama 23 tahun Quran diturunkan sikit-sikit. Siapa buat turun? Jibril. Banyak mana buat turun? Allah yang beritahu. Kadang 2 ayat, kadang 8 ayat, kadang 1 surah, kadang sejuzuk, ikutlah. Contoh lah saya buat tu, contoh. Maka Quran pun turun selama 23 tahun, turun kepada Nabi SAW. Kemudian tadi cerita apa tau? Lupa dah. Apa dia tadi? Saya kona merata tu. Tang mana? Berhenti tak ni? Sayyidina Khadijah meninggal. Kemudian Allah Ta'ala arah Malaikat Jibril pun turun. Tang Malaikat Jibril tadi ni, Malaikat Jibril turun 1000 kali. Setiap kali Malaikat Jibril turun daripada atas langit, dia dengan tubuh dia hak asal tu, yang 600 sayap tu, kalau dia kembang, tutup bumi, utara ke selatan, barat ke timur, tutup. Maka Jibril bila dia turun daripada atas, dia turun dengan malaikat. Bila sampai bawah, dia tukar jadi orang. Hak ni hadis sahih, ni bukan cerita Ultraman ke Marvel apa. Itulah macam tu. Captain America lah apalah, ada sayap tak ada sayap tu. Bila malaikat Jibril turun, nak buat turun wahyu, hak berapa ribu kali turun ni, tiap-tiap kali turun, malaikat Jibril akan berupa sebagai manusia lelaki. Semua malaikat boleh berupa manusia ke? Ya. Kesemua malaikat boleh berupa dengan rupa manusia lelaki. Jibril lah yang paling kerap, sebab dia turun banyak kali jumpa Nabi. Maka dia akan berupa dengan rupa manusia. Kata Rasulullah, aku pernah melihat Jibril dengan rupa asalnya hanya 2 kali saja seumur hidup. Entah, bukan tiap-tiap hari Nabi tengok malaikat Jibril tu dengan rupa asal, tak ada. 2 kali saja. Satu, pada hari pertama Nabi menjadi Nabi, waktu umur 40 tu. Nombor 2, tengok Jibril pada peristiwa Isra Mi'raj. Tengok malaikat Jibril, dia tukar, dia kembang jadi malaikat. Tu bukan bayang macam-macam lah tu. Kan? Tengok filem banyak. Tuan-tuan tengok tu orang, lepas tu dia naik sayap 2 ya. Kecil ya. Hak ni besar, malaikat Jibril ni besar. Walaupun malaikat Jibril ialah ketua kepada semua para malaikat, tetapi ada malaikat lain yang berpuluh-puluh kali ganda lebih besar daripada Jibril. Tu cerita malaikat, tuan-tuan. Tajuk dia malaikat, tajuk ceramah 2 jam. Malaikat Israfil yang tiup sangkakala, telinga nak pi ke bau 70 tahun perjalanan. Telinga nak pi ke bau. Kita banyak ni lah. Banyak ni habis. Tajuk ceramah malaikat 2 jam. Subhanallah, banyak kita tak tahu. Kalau tahu, baru kita tunduk di hadapan Allah. Dia baru insaf. Dia bila kita tahu ilmu ni, baru kita insaf di depan Tuhan. Kita berasa kita kosong dan maha lemah. Waktu tu. Kemudian malaikat Jibril. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ni, Isra Mi'raj berlaku malam. Subuh Nabi sampai Mekah balik. Tu dia punya laju. Ya, dimensi masa berbeza. Tuan-tuan, dimensi masa berbeza, tak sama. Kita lah ni di dunia 24 jam. Tuan-tuan, esok kita nanti ni kita berimpun di padang mahsyar. Sehari di padang mahsyar sama dengan 1000 tahun dunia. Baru habis hari.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Waktu tu baru berasa tak ada apa hidup di dunia ni. Waktu tu baru berasa rugi sungguh tak tutup aurat hidup dulu. Rugi sungguh dulu waktu hidup hak 60 tahun hak sikit tu tak sembahyang. Baru berasa menyesal, rugi sungguh dulu ni duk berebut harta pusaka dengan adik-beradik waktu hidup dunia 60 tahun. 60 tak ada apa. Sebab sehari di mahsyar. Mahsyar ni kira akhirat tuan-tuan. Barzakh belum akhirat. Barzakh belum akhirat. Barzakh alam keempat. Nombor 5 baru alam akhirat, iaitu mahsyar. Mahsyar tu start akhirat. Apa maksud start akhirat? Sehari berdiri di mahsyar sama dengan macam duduk di dunia 1000 tahun. Tuan-tuan berasa apa? Hak 60 tahun tu nak berasa tak? Tak ada. Sebab tu bila berdiri di mahsyar tanya orang sebelah, kam tamkuth, berapa lama kita hidup? Orang sebelah kata yaum atau ba'da yaum. Sehari ikut ke setengah hari macam tu lah di dunia dulu. Bila dia pandang hidup kat akhirat di padang mahsyar tu, hak dunia tu dia nampak jadi sehari atau sekali hari lah dia tahu. Pakai duk sembang keliling tu. Tak balui ligan dunia ni tuan-tuan, tak berbalui. Tidak berbalui kejar dunia. Tidak berbalui kejar dunia. Harta, pangkat, wanita, kemasyhuran, hak kita ligan tu tak balui. Hak 60 tu tak ada apa. Maka orang cerdik, orang soleh hanya mengejar akhirat sahaja. Kejar akhirat tuan-tuan. Sebab di syurga nanti semua nikmat yang tuan-tuan tengok di dunia ada dalam syurga, bahkan lebih banyak. No? Tak cerdik sangat orang hak kejar dunia ni, tak cerdik sangat. Hak tu tajuk lain, tajuk hakikat dunia 2 jam. Tu saya sebut tu trailer tu. Tuan-tuan kena carilah. Saya tak main dah tuan-tuan, bukan belagak tuan-tuan. Bukan belagak. Saya ada 350 jemputan ceramah bulan ni, bulan 3, bulan 2. Dan ada 700 bulan 1 dengan 2. Hak saya tak pi. Tuan-tuan. Bukan belagak kan. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Jibril tak habis dah perasan. Sebab tu trailer saja. Dia memang panjang. Saya sebut sikit-sikit aja benda yang nak mengisafkan kita, yang meningkatkan iman kita kepada Allah dan alam akhirat. Maka malam Isra' Mi'raj ni Allah pun arah, wahai Jibril, pi bawa Muhammad. Sedih lama dah Muhammad. Tapi Nabi ni dia sabar. Satu hamba Allah yang taat kepada Allah. Antara prinsip yang Nabi pegang, yang saya sendiri tak boleh buat, kita umat Muhammad yang biasa tak boleh buat, ialah Nabi membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Habis. Hak tu tuan-tuan siapa tak boleh buat. Allah arah Jibril, Jibril turun malam tu. Waktu tu Jibril turun dengan orang, dengan rupa orang juga, pi ke rumah Nabi di Mekah. Kalau tuan-tuan nak tahu yang pernah pergi umrah, rumah Nabi di Mekah dekat pintu Marwah. Tuan-tuan sa'i Safa Marwah kan? Pintu keluar tu, Marwah tu dalam 6 meter ataupun 10 meter. 10 meter kot tu, situlah rumah Rasulullah dengan siapa? Dengan Khadijah. Isteri lain tak ada, sebab waktu kahwin dengan Khadijah, waktu selama Khadijah hidup, Allah tidak mengizinkan Rasulullah untuk kahwin lain. Sayyidina Khadijah ni dahlah kaya, segak pula. Dahlah segak, banyak ibadah pula. Tak boleh lawan tu. Kita dahlah tak segak, ibadah pula tak. Tu dia himpun semua pula tu. Rumah Nabi dengan Sayyidina Khadijah di situ. Kira malam Isra' Mi'raj, Jibril turun tang tu lah. Sebab tu kalau pi umrah lepas ni, hak pi banyak kali dah, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kena cari mutawif yang pandai sirah. Pi 6 kali dah, tanya rumah Nabi dengan Khadijah, tak tahu. Padahal duk sa'i tang tu. Tak tahu. Nampak, no? Cari mutawif. Kalau dia tak kerti, tanya dia. Kan, tanya tang mana kan, baru kita pi tu.
Reti sirah tuan-tuan, tuan-tuan pijak mana-mana bumi Mekah, tuan-tuan pijak mana-mana bumi Madinah, tuan-tuan akan berhenti. Lama tuan-tuan berhenti. Teringat apa? Teringat Nabi dengan sahabat. Bila nak pergi Hilton, jumpa dengan rumah Abu Bakar. Hotel Hilton tu tingkat 4. Tapi Abu Bakar dia bukan duduk tingkat 4. Teruk sangat. Dah tu dia kata, dia ustaz ni tadi nampak okey dah ni, kau yang mampu balik ni. Rumah Abu Bakar di Hilton, tingkat 4 tu kira bertepatan dengan tingkat 4 tu, turun ke bawah, di situlah rumah Abu Bakar. Kalau reti sirah, dia berjalan di kota Mekah tu, dia tengok, dia bayang balik Nabi berjalan pergi rumah ni, Umar, Sayyidina Umar, rumah Abu Lahab. Rumah Abu Lahab pun saya tahu, tapi tak payah pergi lah tuan-tuan. Pergi buat ziarah mahabbah pula. Rumah Abu Lahab dia jauh sikit dekat tempat restoran-restoran. Subhanallah. Maka Jibril pun turun malam tu. Di mana? Dekat rumah yang dekat dengan Marwah tu lah. Jibril turun, kemudian dibuka bumbung. Nabi tidur. Sebab peristiwa Isra' Mi'raj malam. Ni kita tengok ni. Buka bumbung. Lepas tu Jibril bagi tahu, wahai Muhammad, ada berita gembira, ada berita besar. Tuan-tuan, Nabi tak tahu apa. Selama hidup Nabi tak tahu Nabi akan melalui perjalanan langit itu. Yang hebat tu Nabi tak tahu. Kira malam tu Nabi pun tengok, Jibril mai. Lepas tu buka bumbung rumah Nabi. Apa dia ni? Isyarat apa? Jibril pun turun, lalu Jibril pun buat pembedahan ke atas dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedah rohani ke bedah ni ustaz? Dia panggil syaqqus sadr al-hissi, bedah yang fizikal, sehingga kan kalau Nabi buka dada dia selepas peristiwa tu, bila Nabi duduk di Madinah, Nabi pernah buka sikit baju ni, sahabat kata kami boleh tengok kesan jahitan itu. Ni tak nak dengar ni. Ni hadis sahih. Nabi dibelah dada 2 kali. Ada 2 kali. Satu hari Nabi terima wahyu. Satu waktu Nabi duduk di perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad, tuan-tuan, perkampungan Bani Sa'ad ni boleh pi naik van dalam 2 jam ya. Siapa hak pi umrah banyak kali, 5-6 kali, kalau nak pi lagi, pi kampung Nabi duduk dengan Halimatus Sa'diyah tu. Saya dah sampai, alhamdulillah, situ. Pi tengok tapak rumah Nabi ada. Masih ada tapak tu. Perkampungan Bani Sa'ad. Kan, masih ada. Kemudian apa dia atas saat ni? Belah dada. Nabi dibelah, belah sungguh. Kali pertama waktu Nabi umur 5 tahun. Di kampung tu Nabi duk main. Budak main dengan adik-beradik lain, adik-beradik susuan Nabi, menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Main malaikat Jibril juga yang main, rupa orang. Dia lentang Nabi waktu tu umur 5 tahun, dia belah dada. Tapi tak sakit, lagi moden lah. Kita kena bius. Kalau nak belah tadi kena bius satu badan. Kan saya pun pernah dah berapa kali lah itu, aksiden teruk kan. Berapa kali bedah kan. Berapa kali bius lah belakang rasa sampai hari ni. Yang dia tucuk tu. Tak apalah. Waktu itu Nabi dibelah oleh Jibril, nak belah sungguh tuan, bukan belah rohani duk daripada jauh duk macam hari ni. Macam hari ni duk perlih belah kat Changlun. Buka-buka nu tanu. Malaikat apa tahu duk di perlih tu. Tuan-tuan sekalian. Kemudian apa nama ni, Nabi dibelah tu kali pertama, kali kedua dalam malam pada peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi dibelah dada kali yang kedua. Belah sungguh ustaz, belah sungguh. Belah. Bawa keluar kotoran seketui yang di tempat itu ada kotoran, lalu dibasuh dengan Zam-Zam. Lepas tu ustaz, kita macam mana ni, orang biasa ni nak kena bawa keluar semua? Tak perlu. Yang tu peristiwa pembelahan dada Nabi yang betul itu sebagai simbolik kepada umat untuk apabila nak menghadap Allah mesti bawa hati yang bersih. Nak hati Nabi kotor? Tidak, hati Nabi bersih kerana dia Rasul. Bahkan Nabi Muhammad dia tidak pernah melakukan dosa kepada Allah. Dia maksum.
Dia maksum, Nabi Muhammad dipelihara dari dosa. Buat keluar juga daripada hati dia tu, basuh dengan Zam-Zam. Malaikat Jibril basuh dengan Zam-Zam. Ini tak ada khilaf. Cerita saya bawa malam ni, insya-Allah kesemuanya sahih. Insya-Allah kesemuanya sahih. Buat keluar, basuh. Nak beritahu apa kat kita semua? Nak beritahu hanya orang yang berhati bersih saja layak untuk menghadap Allah dan masuk syurga Allah. Kotor tak boleh masuk syurga, tuan. Saya dan kita semua, kalau kita kotor dan berdosa, kita tak boleh masuk syurga Allah. Tak boleh. Tak boleh menghadap Allah. Sebab tu Allah Ta'ala panggil esok, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mai balik, Tuhan kata, marilah pulang menghadap Allah. Radiyatan mardiyah, mesti bersih. Maka malaikat Jibril belah dada Nabi, bersihkan dengan Zam-Zam, kembalikan. Nabi tengok, tuan-tuan, dalam keadaan Nabi sedar. Duk belah ni Nabi tengok. Hebat. Zaman tu bius orang kata teknologi malaikat. Tak rasa, Nabi tak rasa. Belah, kembalikan, jahit balik. Habis, Nabi pun bangun. Malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, Allah mengarahkan aku untuk menjemput kamu, wahai Muhammad, menelusuri perjalanan 7 petala langit hinggalah ke Sidratul Muntaha. Waktu tu baru Nabi tahu apa dia. Oh, nak pergi mana apa semua. Oh, Allah nak bawa pergi. Seronoknya, tuan-tuan. Tuan-tuan, dapat tiket free, pergi Sydney pun melompat dah. Bukan sebulan pun, 3 hari lah. Pergi mana? Pergi Korea. Seronok tak ada dah ni. Sebulan lagi nak pergi dengar lagu Korea, pakai baju Korea, rambut Korea. Sebulan ni. Jam artis Korea. Nak pergi 3 hari 2 malam, 5 hari. Rasulullah mendapat jemputan pemilik alam, menusuri 7 petala langit, pergi tengok syurga, pergi tengok neraka, pergi Sidratul Muntaha. Tak ada dah tiket macam tu, tak ada dah. Maka Jibril pun kata, wahai Muhammad, kita bertolak malam ni, balik pagi esok. Macam mana tu balik pagi esok? Bukan dekat, tuan. Kita cerita ni, saya nak cerita. Maka fa'utiya bi buraq. Ni hadis sahih. Malaikat Jibril bawa buraq. Buraq ni bukan buraq oil. Hak tu minyak. Depa pun buat buraq oil buh kuda, buh sayap. Kan? Di Langkawi banyaklah. Belah ni tak apa nak laku kan. Buraq ni perkataan buraq ni memang ada. Tuan-tuan, esok kalau kita masuk syurga, kita semua akan tengok buraq ni. Dan ia adalah pengangkutan syurga. Kuda, Ustaz? Memang kuda pun. Ada sayap, Ustaz? Ya. Dia terbang. Kelajuan dia sejauh mata memandang. Tang mana dia naik, dia nampak paling ujung, tang ujung tu dia sampai. Sampai tang ujung tu, tang mana dia tengok, tang tu dia sampai. Sur'atuhu maddul basar, Nabi kata. Kelajuan dia sejauh mata memandang. Nabi kata buraq ni macam kuda. Kecil pada kuda, besar pada keldai. Datang apa, tuan-tuan? Siapa boleh jawab, boleh balik. Why? Nama binatang tu baral. Tuan-tuan tak nak tengok. Baral ialah kacukan kuda dan keldai. Kuda di negara Arab, dia kacuk dengan keldai. Dia dapat rajin keldai, dia dapat kuat kuda, baral. Rajin keldai dengan kuat kuda. Orang Arab kacuk, mana jantan mana betina tak kisah, dia keluar anak nama baral. Baral ni kecil pada kuda. Kuda, tuan-tuan bukan boleh rabat dia, tinggi. Jatuh patah pinggang kuda. Tapi kalau keldai jatuh tak atas pinggang. Jatuh tuan-tuan pegang, telinga dia panjang. Jenis keldai. Baral dia sederhana. Nabi kata buraq ini sebesar baral. Sebesar baral. Yang Allah buat turun ke bumi,
kecil lah, sebab ahli syurga nanti tinggi. Semua ahli syurga 60 hasta tinggi, 30 meter. Semua penduduk syurga bila masuk syurga, Allah Ta'ala ubah. Semua jadi segak, semua tampan, semua cantik, semua tinggi, 30 meter. Baral yang Allah buat turun kecil, buat turun. Nabi pun tengok baral tu. Burak tadi ni, saya silap. Burak yang malaikat Jibril buat turun. Bila Jibril buat turun burak, Jibril pun buat mai. Nabi nak naik. Kata Nabi, bila aku nak naik, Syamus al-Burak. Syamus ni apa? Dia melompat, lepas tu dia tak bagi Nabi naik. Malaikat Jibril tepuk dia, bukan tampak, tepuk pelan-pelan. Malaikat Jibril kata, ma rakibaka min khalqillahi ahadun akrama min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Burak tu tak kenal Nabi waktu tu. Dia tak kenal. Dia jadi macam liak, tuan-tuan. Dia macam liak, teringat filem apa, Avatar kan. Nak naik tu dia liak dulu tu. Orang umur 50 ke atas tak faham Avatar kan. Dia liak, lepas tu malaikat Jibril tepuk dia. Malaikat Jibril kata, wahai Burak, kamu tidak pernah ditunggangi oleh makhluk yang lebih mulia daripada Muhammad yang ada di tepi kamu. Malu dia, tunduk dia diam. Nabi pun naik. Burak, hadis sahih. Hadis ni hadis sahih Bukhari. Nabi pun tunggang Burak daripada Mekah malam, lepas solat isyak lah. Lepas main isyak, Nabi lena, Nabi tidur. Lepas tu naik Burak, bergerak daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ayat Quran surah Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram. Tuan balik buka surah Isra. Tengok, hak ni cerita Isra Mi'raj. Memang minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram pi Masjidil Aqsa. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebutkan Al-Isra. Itulah peristiwa pertama. Simple je. Mekah pi Palestin nama dia Isra. Masjidil Haram pi Masjidil Aqsa nama dia Isra. Mi'raj ustaz, Mi'raj daripada Masjidil Aqsa Baitul Maqdis naik ke langit, itu nama dia Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Nabi pun bergerak dengan Burak tadi. Naik Burak dan Nabi boleh tengok pemandangan di bawah. Kita orang hari ni jangan perasanlah kata teknologi hari ni yang paling canggih apa semua tu, yang tu salah. Di sekolah hak kita duk mengaji Paleolitik, Mesolitik tu semua tu palsu. Semua tu palsu. Manusia duduk dalam gua kan. Semua tu palsu saja. Sebab apa? Sebab manusia pertama Nabi Adam semua dah berpakaian. Nabi Adam Idris tu semua dah berpakaian. Jadi, dan teknologi dulu tuan-tuan, ada beratus-ratus tamadun yang kemajuan mereka berpuluh kali lebih maju daripada hari ni. Tuan nak dengar tu? Saya sebut trailer je. Dia 2 jam. Tamadun dahulu lebih terkehadapan daripada teknologi hari ni. Saya sebutkan tuan-tuan satu je daripada 1000 maklumat yang ada tentang kerajaan dulu. Satu je. Pada zaman Fir'aun, hak Nabi Musa tu, Fir'aun pernah membina menara. Nama dia Sarhu Fir'aun. Menara tu, tinggi menara tu 12 km. Ya Haman ibni li sarhan, kata Fir'aun. Dalam Quran Allah Ta'ala rakam ayat Fir'aun, dia arah menteri kanan dia nama Haman, timbalan dia lah. Ni hang arah sat kita punya kontraktor, kita engineer apa semua ni, hak pakar-pakar ni buat satu bangunan. Berapa tingkat? Buat tinggi sikit. Bahasa hari ni 12 km. Tuan-tuan nak buat 12 km, orang yang bahagian arkitek drawing, engineering drawing ni dia reti. Dia kata, yang tu kena
Satu teknologi yang tak ada zaman hari ni. Teknologi itu tiada pada zaman ini. Tak ada terus. Teknologi tuan, bukan guna jin, orang. Memang guna orang, apa semua yang bina tu. Ada skop, macam tu. Kemudian, Nabi naik burak, Nabi boleh tengok di bawah. Kita duduk bayang apa? Kapal terbang jet, Nabi naik burak dan Nabi boleh tengok. Apa bukti Nabi boleh tengok? Hadis sahih, peristiwa Isra Mi'raj. Sagi saya cerita waktu Nabi balik. Nabi pun pi. Saat ini saya cerita saat ya, ringkas-ringkas ya. Kan? Nabi sampai di Masjidil Aqsa. Palestin hari ni ya. Bumi ketiga termulia umat Islam selepas Mekah, Madinah, Palestin. Nombor 4 Syam. Masjidil Aqsa nombor 4 Syam, Syria. Itu ranking dia, ranking dari segi kemuliaan bumi. Nabi pun sampai. Kenapa Baitul Maqdis? Kenapa Baitul Maqdis? Jawapan ringkas, Baitul Maqdis satu-satunya ada laluan lebuh raya ke langit. Maksudnya ustaz, semua Nabi hak naik burak akan pergi ke Palestin, Baitul Maqdis? Jawapan dia, ya. Semua Rasul yang pernah naik burak, bukan semua Rasul pernah naik burak. Mana-mana Rasul yang pernah naik burak, tuan-tuan, tak semua Rasul pernah naik burak waktu hidup di dunia. Tak semua. Allah muliakan beberapa orang sahaja. Siapa Rasul-Rasul tu? Wallahu a'lam. Tapi ada dalil, ada hadis. Bila Nabi sampai di situ, kenapa Baitul Maqdis? Dahsyat Baitul Maqdis tuan-tuan, sampai hari ni satu-satunya laluan highway untuk naik ke langit bumi ada di Palestin. Di tempat lain tak ada. Di Mekah tak ada, di Madinah tak ada. Sebab tu semua Rasul mesti ke sana untuk naik ke langit. Mesti ke Baitul Maqdis untuk naik ke langit. Laluan dia di sana saja. Dia naik ke atas tu straight naik ke atas. Nabi sampai. Ini saya ringkas. Nabi sampai. Nabi pun bawa dia punya burak. Jibril duk ikut ni. Jibril waktu tu masih lagi orang, kan? Ikut. Kemudian Nabi pun ikat dia punya burak di satu dinding. Ikat burak dia di satu dinding. Dinding itu dinamakan Haitul Burak. Dinding burak. Kenapa Nabi sebut Haitul Burak, dinding burak? Sebab di dinding itulah kesemua para Rasul yang pernah naik burak ketika hidup, mereka tambat di dinding yang sama. Hari ini dinding tu orang Yahudi buat dinding tangisan. Dia ubah nama. Dia buat Hait Mabki. Hait Mabki, dinding tangisan. Hak mereka nak pergi buang dosa tu. Tuan-tuan boleh Google, boleh tengok dalam YouTube dinding tu. Tengok dalam YouTube, tuan-tuan baru ingat. Dinding itu bukan dinding tangisan. Yahudi manipulate. Dia palsukan sejarah dinding itu. Dinding itu asalnya setiap Nabi yang pernah naik burak, dia akan tambat di situ. Ada tempat. Ada tempat tambat di situ. Nama dia Hait Burak. Nabi pun ikat burak di situ. Kemudian Nabi pergi mana? Nabi masuk masjid. Nabi masuk masjid. Dalam masjid ketika itu Allah mendatangkan para Nabi dan Rasul. Yang ni mukjizat Nabi. Tuan-tuan, hak 1000 saya sebut tadi ni salah satu. Antara mukjizat Nabi naik burak. Naik burak antara mukjizat Nabi. Tu yang banyak kan. Kemudian Nabi pun masuk masjid. Tuan-tuan tahu siapa yang Allah Ta'ala buat mai? Para Nabi dan Rasul. Bila semua para Nabi dan Rasul berdiri untuk solat, solat apa? Wallahu alam, tidak dinyatakan dalam hadis. Tak ada. Semua hadis sahih tak sebut semayang apa, maghrib, isyak, subuh tak sebut. Cuma Nabi berdiri dengan semua Rasul dan Nabi lain. Macam mana ustaz? Tak payah tanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau Allah kehendaki, bukan semua Rasul, semua manusia Allah Ta'ala boleh bagi hidup. Ambil masa berapa lama? 1 saat je. Tu hak peristiwa sangkakala yang kedua. Bila Israfil tiup sangkakala yang kedua, tuan-tuan ingat siapa yang hidup? Apabila Israfil tiup sangkakala yang kedua, Israfil ni besar. Sebab apa? Sebab bila dia nak tiup sangkakala yang kedua nanti ni, suara sangkakala tu akan didengari oleh seluruh makhluk yang pernah bernyawa yang mati waktu tu, iaitu manusia, jin, syaitan, malaikat, binatang. 5. Bukan orang saja tuan-tuan.
Bukan orang sahaja yang akan hidup ketika tu, banyak makhluk yang akan hidup. Berapa lama Allah ambil masa? Sesaat. Tuan-tuan tak payah buat heran, macam mana nak bagi hidup balik para Nabi dan Rasul? Para Nabi dan Rasul berapa orang? Allah hidupkan seluruh binatang dengan tiupan sangkakala yang kedua. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Itu surah Yasin. Surah Yasin banyak tentang barzakh. Siapakah yang telah mencantumkan kembali debu-debu yang telah tulang-tulang yang telah menjadi debu? Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Allah. Tentang bukan manusia, 5 makhluk. Allahu akbar. Berapa juta bilion tak tahu makhluk. Sekali Tuhan buat naik hidup. Maka semua rasul berdiri. Nabi tak duduk depan lagi tuan-tuan. Waktu tu Rasulullah tak duduk depan. Nabi tak duduk depan lagi. Kemudian malaikat Jibril yang pilih. Maka ketika itu malaikat Jibril pilih Nabi kita, Nabi Muhammad. Malaikat Jibril kata, taqaddam, ke depan wahai Muhammad, kamu yang ke depan. Tuan-tuan, maksudnya apa? Maksudnya yang paling alim, yang paling wara', yang paling bertakwa di kalangan semua rasul. Sebab tu Nabi digelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala Nabi dan Rasul, presiden semua Nabi dan Rasul. Ambil mana kataan tu? Peristiwa Mi'raj. Bila malaikat Jibril duduk ramai-ramai Nabi Muhammad dengan ramai Nabi Rasul, malaikat Jibril kata, naik wahai Muhammad, kamu jadi imam. Nabi pun semayang. Habis semayang, Nabi pun teruskan perjalanan dia, Mi'raj, naik ke atas. Nabi pun naik. Nabi naik, Jibril bawa. Buraq tinggal di bawah, ikat tadi. Jibril pun bawa. Ni cerita langit. Langit ni tak mana tuan-tuan? Atas. Belah atas. Dia bukan rodok masuk bawah. Langit belah atas. Jibril bawa. Jauh tuan-tuan, langit. Sampailah di langit pertama, pintu langit tutup. Pintu langit ada 7, sebab langit 7 lapis. Semenjak Nabi lahir, pintu langit ditutup. Dulu semua pintu langit dibuka. Anak-anak iblis yang bernama syaitan, iblis dia lapak, dia lama. Anak dia nama syaitan. Dan juga jin-jin ifrit, menteri-menteri di kalangan jin. Tuan-tuan, syaitan lain, jin lain. Syaitan, anak-anak iblis ni, syaitan hak bilangan yang cukup ramai ni, ada tak masuk syurga tuan syaitan? Tak ada. Syaitan dia tak ada buku amalan, dia terus masuk neraka. Jin ada buku amalan. Semua jin ada buku amalan. Sebab tu ada jin kafir, jin Islam. Ada jin masuk neraka dan ada jin masuk syurga. Adapun syaitan 100% semua ahli neraka. Tak sama Okey. Tak buat tak Ustaz ni? Okey, sampai langit. Nak kena berhenti tu, kuih banyak Ustaz nak berhenti dah. 15 minit kah? Kita berhenti. 15 minit lagi. Tuan-tuan, Nabi sampai langit, alam langit tuan-tuan, alam langit tuan-tuan nak tengok alam langit. Tutup. Semenjak Nabi lahir, Allah arahkan para malaikat tuan-tuan untuk tutup pintu langit, tutup. Setan-setan yang kepala dan juga jin-jin ifrit, menteri-menteri jin yang boleh terbang, dan setan-setan yang boleh terbang, mereka boleh naik sampai langit tuan. Mereka boleh naik sampai ke langit. Jauh, langit tu sangat jauh. Tapi mereka ni kederat mereka sangat banyak. Kuat, kederat mereka sangat kuat. Alam jin sangat luar biasa tuan, alam jin. Tetapi dia tidaklah sehebat manusia, tidak. Walaupun kederat mereka macam tu, tetapi jin tidaklah sehebat manusia. Sebab tu bila Nabi Sulaiman tanya siapa boleh pindahkan singgahsana Balqis daripada Yaman pergi ke Palestin, 2 orang, seorang raja jin dan seorang raja jin dan seorang
waliullah. Raja jin tu kata, sebelum kamu bangun wahai Sulaiman, waliullah tu kata, sebelum hang kedip mata aku buat mai. Lagi hebat. Manusia dia tetap lebih hebat lah daripada jin. Hak tu trailer cerita Nabi Sulaiman. Tuan-tuan, 2 jam. Nabi Sulaiman dan kerajaan dia. Luar biasalah Nabi Sulaiman. Sampai di langit pertama, pintu langit tutup. Siapa jaga pintu langit pertama? Yang tu khilaf. Tapi ada malaikat, dan setiap malaikat yang jaga pintu langit ada nama. Jibril bawa Nabi Muhammad. 2 orang je lah mereka. Seorang penghulu malaikat, seorang penghulu para Nabi dan Rasul. Bila naik langit pertama, tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Malaikat yang langit pertama tu tanya. Malaikat Jibril minta izin. Minta izin untuk masuk. Malaikat langit pertama tanya, siapa? Man? Malaikat Jibril kata, Jibril. Saya tak tahu. Malaikat Jibril ni dia ketua. Sepatutnya semua malaikat kenal. Mungkin waktu tu tertutup. Kan bila tutup masuk mai, bunyi suara je. Kita tanya, siapa dia? Okey, macam itulah maksudnya. Sebab dalam hadis Sahih Bukhari tu, malaikat yang menjaga langit pertama tanya, man? Malaikat Jibril jawab, ana Jibril. Jibril, Jabril, Jibrail, Jibrail. 4 cara baca. Semua sahih. Dia kata Jibril, ana Jibril, aku Jibril. Man ma'ak? Malaikat yang jaga langit pertama ni tanya, siapa dengan kamu? Malaikat Jibril kata, Muhammad. Muhammad. A'ursila ilaih? Adakah dia diundang? Ketat, maksudnya ketat. Tuan-tuan tahu, selepas langit pertama ditutup, jin-jin yang menteri ni, hak jenis boleh terbang sampai ke atas ni, dengan setan-setan yang besar jenis boleh terbang sampai ke langit. Kuatlah tuan-tuan, nak terbang sampai ke langit. Mereka ni masih pi ke atas, ke sana kawasan-kawasan langit untuk mencuri berita-berita dan juga maklumat yang dibincangkan oleh para malaikat. Para malaikat, tempat tinggal malaikat ialah langit 1 sampai langit 7. Malam ni maklumat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya, di mana tempat tinggal malaikat? Langit 1 sampai langit 7. Malaikat tak duduk dalam syurga tuan-tuan. Sekarang ni. Sekarang ini semua malaikat duduk di langit 1 sampai langit 7. Semua sekali. Kecuali yang Allah Ta'ala suruh turun buat tugas. Tapi ramailah yang turun bertugas ni, ramai. Hak buat turun hujan, hak jaga binatang, hak jaga laut, hak jaga sungai, hak turun berdoa, hak rokok saja, hak sujud saja, hak sebut subhanallah, hak keliling Baitul Ma'mur. Banyak tuan-tuan, tu cerita malaikat. Malaikat, cerita malaikat. Hebat. Ada malaikat tuan-tuan, trailer sikit lah. Ada malaikat, tiap-tiap hari dia turun. Tuan-tuan tahu apa tugas dia? Ada satu malaikat ni, tiap-tiap hari dia turun. Dia buat turun satu makhluk Allah. Nama makhluk Allah ni kerisauan dan kesedihan. Ni malam ni bawa perasaan, oh sedih tu makhluk ke Ustaz? Tuan-tuan, benci, sedih, dendam, kasih, semua makhluk Allah. Boleh tengok di padang mahsyar, dalam syurga esok, tuan-tuan boleh tengok makhluk-makhluk yang saya sebut ni, boleh tengok. Ada malaikat, tiap-tiap hari dia buat turun benda tu je. Dan malaikat ni, bila dia turun tuan-tuan, dia buat kerja. Antara kerja dia juga ialah mencabut keluar kesedihan daripada hati manusia. Sebab tu ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Pegang kat sini. Hak sedih kan, sedih berpanjangan. Masalah rasa macam tak selesai ya. Tiap-tiap minggu Tuhan buat main ujian. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Minta, Allah Ta'ala akan hantar main malaikat ni, dia akan main tarik makhluk ni. Makhluk tu dia ada tuan. Rupa macam mana saya pun tak tahu. Tapi dia ada. Malaikat ni main dia tarik keluar. Habis cerita malaikat. Tuan-tuan, jadi malaikat yang jaga langit ni semua tegas. Adakah Muhammad diundang? Malaikat Jibril jawab, ya. Waktu tu pintu langit dibuka. Tuan-tuan, malam ni kita duduk ceramah ni, pintu langit buka ke tutup? Jawapan dia tutup. 24 jam. Semenjak Nabi dilahirkan, pintu langit ditutup 24 jam untuk menjaga kerahsiaan berita dan maklumat yang dibincangkan oleh para malaikat. Kerana menghormati dan memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu buka. Pintu langit buka.
Tuan-tuan sekalian, pintu langit hanya dibuka sampailah hari ini pada bulan Ramadan saja. Ni nak habis dah Rejab. Nak habis dah Rejab, tinggal berapa hari lagi nak habis Rejab, kita nak masuk Syaban. Habis Syaban, Syawal. Masuk habis Rejab, Syaban, habis Syaban, Ramadan. Pening ah. Habis Syaban, 1 Ramadan. Masuk 1 Ramadan, Allah Ta'ala arahkan semua 77 malaikat. Dia yang jaga pintu langit ni, satu langit seorang malaikat. Dia seorang aja jaga. Dia seorang aja. Masuk 1 Ramadan, buka. Sampai 30 Ramadan. Masuk 1 Syawal, Allah Ta'ala kata tutup. Pasal apa Ramadan? Sebab Ramadan ni bulan mulia. Ramadan bulan yang sangat mulia. Istimewa Ramadan tuan. Istimewa Ramadan 2 jam. Tajuk ceramah lah ni saya dah beritahu ni. Kan? Tuan-tuan kena suruh JK susun, panggil ustaz-ustaz kan. Surai cara ilmu. Kan? Tok saduk masuklah berita-berita luang lah apa merapu-merapu ni. Hak hurai saya malam ni, saya hurai hak ilmu ni pun tak larat nak habis. Semua hadis saja. Tak ada masuk pun berita-berita politik semasa tu. Kan? Hurai hak hadis Nabi ni pun tak habis dah. 4 jam dah perlu. Kan? Ni duk melencong cerita kok nun, cerita kok ni. Saya bukan hina siapa-siapa tuan. Saya nak ajak kawan-kawan ustaz ni cerita hak Nabi, cerita ni pun tak habis dah. Dan untuk berdakwah. Kemudian Nabi pun masuk. Kata Rasulullah, tebal langit pertama. Langit pertama, tuan-tuan, tebal langit pertama 500 ton perjalanan. Tuan-tuan, kita bumi ni kalau kelilingan roket berapa bulan habis Kau tak sampai bulan, saya tak pasti. Kalau kelilingan roket habis. Tuan-tuan, daripada titik ke titik pusing tu habis. Berapa minggu kau habislah? Minggu lah. Kalau kita katalah andaikan boleh buh minyak untuk keliling muka bumi ni, minggu habis. Pusing. Nabi sebut tebal dunia langit pertama 500 ton perjalanan. Tapi disebabkan waktu tu yang bawa Nabi Jibril, lajulah sebab Jibril ni besar. 500 ton perjalanan kata Nabi. Kemudian kata Nabi, malaikat banyak. Di setiap langit ada malaikat. Banyak bilangan. Dalam duk banyak-banyak malaikat ada seorang. Nabi pun tengok. Tinggi 60 hasta. Nabi ni tuan-tuan tinggi macam kita. Bukan macam saya lah. Saya pun tak apa nak tinggi kan. Tinggi orang hari ni lah. Rasulullah ni tinggi orang hari ni. Dia bukannya sampai apa tu ni. Kan? Bukan sampai apa tingkap tu. Tak. Maka Nabi pun tengok. Tinggi 60 hasta orang tu. Nabi tanya Jibril, siapa? Jibril kata, abuka Adam. Ayah kamu Adam. Nabi Adam ni ayah kita semua. Maka semua yang ada atas muka bumi ni yang bernama manusia tak boleh berkahwin dengan siapa? Dengan Nabi Adam tak boleh berkahwin dengan siapa seorang ni? Hawa tak boleh berkahwin. Hawa tu sebutan Arab dia. Ha, waw, alif, hamzah. Hawa alaihassalam. Wanita tercantik dunia. Ni malam ni baru dengar ni hadis. Wanita tercantik dunia, Hawa. Nak tengok dia dalam syurga nanti. Nombor 2 paling segak, Sarah, isteri Nabi Ibrahim. Sarah nombor 2 paling segak, paling cantik. Hidung panjang mana tak tahu tuan-tuan. Duk bayang hidung, yang tu burung bangau. Mulut panjang. Subhanallah. Tak tahu tapi Hawa wanita tercantik alam. Nabi Adam antara lelaki terkacak dunia. Nabi Yusuf separuh kecantikan tu, ulama kata separuh kecantikan Nabi Adam. Separuh ketampanan Nabi Adam ada kat Yusuf, separuh dia ada kat Nabi Adam. Bukan separuh lagi. Nabi Adam ada satu lah kan, 100 kan. Kemudian Nabi pun tanya, wahai Jibril, siapa? Tuan-tuan duk bayang alam langit ni, tuan-tuan duk bayang awan apa? Pijak atas awan. Yang tu Goku. Hak tu Goku dia pijak atas awan tu bukan. Alam tuan-tuan, alam.
Alam dunia ni, dunia. Kita tak tahu tapi dia alam. Kerana Nabi berjalan, apa semua tengok. Ada seorang manusia, Nabi Adam. Malaikat Jibril kata, ayah kamu Adam, salim alaih, pi bagi salam. Nabi pun pi, assalamualaikum. Nabi Adam jawab, waalaikumsalam, marhaban bibni salih wan nabiyyis salih. Selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh. Habis Nabi pun minta izin. Perjalanan Nabi tuan-tuan, subhanallah, pi sampai ke langit. Rentah langit hak 500 tahun tadi sampai ke langit kedua. Nabi kata jarak daripada langit pertama, bumbung langit pertama nak pi ke pintu langit kedua 500 tahun perjalanan. Faham tak tuan? Bumbung langit pertama nak pi ke pintu langit kedua 500 tahun perjalanan jarak. Dia 1000 dah. Ya, 1000 ton. Luas, alam ni luas tuan-tuan. Alam ni luas. Nabi pun pi. Malaikat yang jaga langit kedua, nama apa? Wallahu alam. Dalam hadis tak ada. Dalam hadis sahih tak disebutkan. Saya suka pilih hadis sahih. Kan? Yang tu yang diajarkan oleh para ulama kami di Syria. Malaikat yang jaga langit kedua tanya, siapa? Jibril. Siapa dengan kamu? Muhammad. Adakah Muhammad diundang? Ya. Lalu dibuka pintu langit, Nabi pun naik. Naik langit yang kedua, maka Nabi jumpa dua orang. Nabi jumpa Yahya dan Nabi jumpa Isa. Tak ada sembang panjang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi Yahya dengan Nabi Isa sebut, marhaban bil akhi salih wa bin nabiy salih. Lain sikit ucapan dia. Nabi Adam sebut anak sebab dia Nabi Adam. Kalau hak ni sebut anak ke? Tak. Semua Nabi selepas Nabi Adam tak sebut anak. Lepas sebut selamat datang saudara kami yang soleh dan Nabi yang soleh. Itu tak sembang dah. Naik atas. Macam itulah semua jarak daripada bumbung langit kedua nak pi ke pintu langit ketiga 500 tahun. Lepas tu langit ketiga tu pula 500 tahun. Tuan-tuan kali lah tengok, 3,500 campur 3,500, 7,000 ton perjalanan. Jarak ke semua langit sekali dengan dia punya space dia tu. Sampai langit ketiga, Nabi pun masuk. Lepas tu jumpa Rasul. Jumpa Nabi Yusuf. Macam itulah dia punya perbualan pendek ya tuan-tuan. Yang ni bukan saya ringkaskan, memang pendek macam tu. Saya kata dia ni duk skip ni. Tak ada. Perbualan dia pendek. Bagi salam, selamat datang. Lepas tu Nabi pun pi. Jibril kata jom, perjalanan masih jauh. Malam tuan-tuan, bertolak isyak, subuh nak balik. Tapi disebabkan laju, jumpa Nabi Yahya, jumpa Nabi Isa tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi Yahya dah pernah mati. Nabi Isa belum pernah merasakan kematian. Macam mana pula ni? Nabi Isa diutuskan oleh Allah 600 tahun sebelum Nabi Muhammad. 600 tahun. Waktu dia diutuskan, dia dikejar oleh Yahudi untuk dibunuh. Kemudian Allah angkat dia ke langit. Hak ni ceritanya dalam Quran. Allah angkat Nabi Isa ke langit. Sejak daripada situ 600 campur 1400 tahun kita hari ni, sejak 2000 tahun yang lalu Nabi Isa diangkat ke langit sampai malam ni duduk di langit nombor 2. Dia tak pernah merasakan sakit mati, belum pernah merasakan mati. Tu bila dia nak mati ustaz? Yang tu tajuk ceramah lain 2 jam. Iaitu Isa akan turun di Damsyik, Syria. Tajuk ceramah tu. Isa turun di Damsyik, Syria. Hadis sahih. Dia turun dengan malaikat, dia turun bunuh Dajjal, panjanglah cerita dia. Habis. Kemudian habis langit ketiga, Nabi pun naik langit keempat. Sama, cerita dia sama. Minta izin apa semua, naik. Jumpa Nabi Idris. Nabi Idris ni tak terkenal, kan? Dia Nabi yang terkenal ni Nabi Yusuf, Nabi Musa. Sebut nama Nabi Idris ni kita tak tahu sangat cerita dia. Tapi Nabi Idris ni hebat. Tu tajuk ceramah tu, tak ada dah. Nabi Idris ni tajuk ceramah. Idris alaihissalam. Tuan-tuan kena dengar cerita tentang Nabi Idris. Nabi Idris ni tuan-tuan, dia punya ibadah satu hari
sama banyak dengan seluruh ibadah penduduk bumi pada zaman dia. Hak ni Nabi Muhammad yang sebut. Idris alaihi salam, ibadat dia sehari sama banyak dengan ibadat seluruh penduduk bumi pada zaman dia. Allah puji Nabi Idris dalam Quran, wa rafa'nahu makanan aliyya. Kami angkat Idris ke satu tempat yang tinggi. Tang mana tempat yang tinggi? Langit ke-4. Nabi Idris ni dia buat apa pun, zikir dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan ingat zikir ni? Saya sebut zikir ni. Ada cerita lagi. Cerita Isra Mi'raj juga. Nak kat 9.30 dah, macam mana ni? Kan, cerita Isra Mi'raj juga. Ni tak pergi syurga, tak pergi neraka ni. Sebab tu saya kata saya cerita sikit lah. 1.5 jam. Trailer ya. Trailer Isra Mi'raj. Kemudian tuan-tuan, untuk tuan-tuan cari siapa Nabi Idris. Dahsyat cerita dia. Nabi Idris ni dia buat apa pun dia pandai menjahit. Setiap kali dia buh jarum, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Setiap kali dia masuk jarum, dia buat pekerjaan apa pun. Ada satu orang malaikat kawan baik dengan Nabi Idris. Cerita sahih. Kawan baik dengan Nabi Idris, malaikat. Di akhir hayat Nabi Idris kata, aku teringin naik ke langit. Minta naik ke langit ni. Maka malaikat ni kata, tak apa, aku cuba. Jom kita naik ke langit. Dia pun bawa Nabi Idris naik ke langit. Sampai ke langit pertama, masuk. Waktu tu langit belum ditutup. Bila duduk tengah terbang sampai di langit yang ke-4, selisih dengan malaikat maut. Subhanallah, di langit yang ke-4 selisih dengan malaikat maut. Malaikat maut tanya, ni kamu bawa siapa? Malaikat yang kawan Nabi Idris jawab, aku bawa Idris. Malaikat maut kata, subhanallah, tadi Allah arahkan aku untuk mengambil nyawa Idris di langit yang ke-4. Maka aku memikirkan macam mana satu orang manusia nak mati di langit ke-4. Maka waktu tu jumpa, dia pun cabut nyawa Nabi Idris, duduk di situ lah. Hebat Nabi Idris ni, satu orang Rasul yang banyak berzikir. Habis trailer lah, 3 minit ni lah, tuan-tuan. Maka Rasulullah jumpa Nabi Idris. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Kata Allah, kami mengangkat Idris ke satu tempat yang tinggi. Mulia Nabi Idris. Hebat cerita dia. Lepas tu langit ke-4. Lepas tu pergi ke langit ke-5, jumpa Nabi Harun. Naik ke langit ke-6. Cerita sama tuan-tuan. 500 tahun perjalanan apa semua jauh tu, minta buka pintu langit bagi salam, jumpa apa? Sampai langit ke-6 jumpa Nabi Musa alaihi salam. Jumpa Nabi Musa, tambah sikit je hiwar, sikit je perbualan. Apa dia? Nabi Musa dia teriak. Bila Nabi nak pergi tu dia menangis, dia tunduk, dia menangis. Nabi tanya, kenapa Musa menangis? Malaikat Jibril jawab, Musa menangis kerana melihat umat kamu lebih ramai daripada umat dia yang masuk syurga. Tuan-tuan, di padang mahsyar esok yang paling banyak sekali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2 yang paling banyak umat Nabi Musa. Tapi yang paling banyak jadi ahli syurga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2/3 ahli syurga. 2/3 ahli syurga. Tuan-tuan, esok dalam syurga ni 2/3 umat Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Musa menangis kan, habis. Lepas tu Nabi Muhammad pun pergi buka pintu langit yang paling atas sekali. Buka. Naik. Nabi pun tengok di langit ke-7. Saya ringkaskan, di langit ke-7 Nabi tengok ada bangunan. Indah bangunan tu. Nama bangunan tu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni Kaabah malaikat. Tu senang faham. Kalau Kaabah di Mekah, siapa tawaf? Manusia. Kaabah di langit 7 nama Baitul Ma'mur, siapa tawaf? Malaikat. Disebabkan bilangan malaikat ni terlalu ramai, Allah izin sehari 70,000 saja malaikat untuk tawaf. Habis mereka tawaf 7 pusingan, malaikat ni pun keluar, tak mai dah sampai kiamat. Tu dia seorang sekali lah buat umrah. Kan? Tuan-tuan bayang tengok, daripada zaman bila malaikat wujud, 70,000 tu tuan-tuan kali lah dengan berapa juta tahun bilangan malaikat.
Setiap malaikat yang pernah tawaf di Baitul Ma'mur 7 pusingan akan bagi ruang kat malaikat lain pula, depa keluar tak mai dah sampai kiamat. Punyalah ramai. Nabi pun tengok Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni tuan-tuan, kalau Kaabah tang ni, Baitul Ma'mur duduk tang ni. Dia sama kedudukan dia. Kan? Tapi atas langit ketujuh. Dulu-dulu orang cerita dongeng burung tak ada terbang atas Kaabah. Kan? Padahal berlambak-lambak burung duduk terbang. Kalau tengok hari ni kan, burung pati duduk terbang. Bukan pasal ada halangan apa, tak ada halangan apa. Tuan-tuan sekalian, kemudian Baitul Ma'mur ni duduk tang ni, atas langit ketujuh. Kemudian Nabi pun tengok Baitul Ma'mur, ramai. Nabi kata ada malaikat Allah Ta'ala cipta dia daripada hari pertama, rokok sampai bila-bila. Subhanallah. Tuan-tuan, dia rokok sampai bila-bila? Rokok. Nabi kata aku tengok para malaikat, ada yang sujud daripada hari pertama Allah Ta'ala cipta sampai bila-bila. Dan aku melihat para malaikat yang solat, mereka berada dalam satu saf yang lurus. Saf. Sebab tu bila Nabi nak semayang, dia kata sawu sufufakum, luruskan saf kalian seperti mana para malaikat meluruskan saf mereka untuk solat. Malaikat disiplin tuan, malaikat sangat disiplin. Lepas tu dalam duk ramai malaikat, tiba-tiba ada satu orang manusia relax aja, dia duk sandak kat Baitul Ma'mur. Dah lah tak semayang, zikir pun tak, tawaf pun tak, duk sandak elok aja. Orang Nabi kata betapa muka dia sama dengan aku, kata Nabi. Orang hak sandak tu, Nabi tanya, wahai Jibril, siapa dia tu? Dia sandak kan, sandak kat Baitul Ma'mur. Sandak ni kira relax Jibril kata Ibrahim alaihissalam. Tu malaikat pula, tu Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim sandak dia tak beribadah? Jawapan dia tuan-tuan, jawapan dia ialah manusia bila dia mati, kalau malam ni dia mati, maka malam ni lah yang terakhir buat selama-lamanya untuk dia rasa nikmat semayang, nikmat baca Quran, nikmat zikir, nikmat zakat, nikmat sedekah. Tuan-tuan gunalah ni hak masa hidup ni. Di alam barzakh kita tak boleh dah nak rasa nikmat kemanisan beribadah. Di padang mahsyar dalam syurga tak rasa dah. Tak rasa dah. Last ni hidup ni. Hak yang akan meninggal akhir tahun ni tuan-tuan, yang akan meninggal akhir tahun ni bulan 12 2019, inilah tahun terakhir dia nak rasa kemanisan beribadah kepada Allah. Ustaz, kalau dia nak semayang dalam syurga, tidak dibenarkan. Ustaz, kalau dia nak zikir dalam syurga, tidak dibenarkan. Kalau dia nak buat haji, Ustaz, dalam syurga, Allah tak benarkan. Tak ada dah. Dalam syurga semua benda nak seronok saja. Dalam syurga. Kemudian Nabi Ibrahim pun duduk rehat. Nabi pun pi kat dia. Nabi pun pi dekat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bagi salam. Ni ada cerita sikit ya, pendek aja. Boleh berhenti ya. Tak dan sampai Sidratul Muntaha kan. Saya akan berhenti ya 9.30 insya-Allah. Sejam setengah dah, lama. Tuan-tuan tengok Nabi Ibrahim. Nabi pi kat dia, bagi salam. Nabi Ibrahim pun kata selamat datang Nabi yang soleh, Rasul, saudara soleh. Nabi Ibrahim kata wahai Muhammad. Dengan Nabi lain tak ada sembang panjang, hak ni ada sembang. Adalah sembang sikit. Wahai Muhammad, tuan-tuan dengar apa dia? Aqri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan salam aku kepada semua umat kamu. Maka malam ni tuan-tuan dapat salam daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Cara jawab dia, alaika wa ala Ibrahim assalam. Wa alaika wa ala Ibrahim assalam. Tu cara jawab. Bila baca cerita ni, cara jawab dia macam tu. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, aqri ummataka minni assalam. Sampaikan salam aku kepada umat kamu.
Dengan lafaz maksudnya Assalamualaikum, kan? Wa akhbirhum, wahai Muhammad bagi tahu bahawasanya syurga itu tayyibatut turbah. Nabi Ibrahim sebut sikit je tuan-tuan pasal syurga. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, Allah dah pernah bawa Nabi Ibrahim, maksudnya Allah bawa Nabi Ibrahim dulu naik burak masuk syurga. Wahai Muhammad, bagi tahu ke umat kamu, syurga ni wahai Muhammad, tanah dia wangi. Tayyibatut turbah, seluruh tanah dia wangi. Tuan-tuan tak payah pasang ni initial apa ke tu, semua. Tuan-tuan berjalan atas syurga, wangi tu duk keluar kat tanah, wangi masuk, rasa sedap mendadak. Tayyibatut turbah. Azbatul ma, air dalam syurga semua boleh diminum. Dia kalau dunia ni 70% laut, masin, bukan boleh pergi teguk minum. Syurga ni jumpa sungai tang mana pun minum. Sungai susu, sungai madu, sungai arak, sungai ayak. Azbatul ma. Kemudian kata Nabi Ibrahim, wa annaha qi'an. Dalam syurga ni wahai Muhammad, tiap orang ahli syurga Allah Taala bagi tanah lapang. Qi'an, jamak qa'. Qa' ni ialah tanah lapang. Tanah lapang hijau yang kosong. Wa anna gharasaha, dan wahai Muhammad, pohon-pohon dia ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ni besar tuan-tuan. Zikir ni antara zikir yang sangat besar. Kalau satu hari tuan-tuan nak banyakkan zikir, antara zikir yang tuan-tuan perbanyakkan zikir ni. Zikir ni tajuk dia panjang. Ketika Dajjal turun nanti tuan-tuan, makanan tak ada, air titik pun tak ada. Tuan-tuan nak bertahan selama beratus-ratus hari. Panjang tempoh fasa Dajjal turun. Ratus hari, setitik pun air ni tak ada, dia kering habis. Tuan-tuan jangan duk buat pelik, bumi ni boleh kering. Lah ni kalau Tuhan bagi tak turun hujan langsung, Semenanjung ni, kalau tak turun hujan langsung, 2 bulan jadi apa 2 bulan? Empangan surut tak? Surut, empangan apa sungai semua turun. Kalau 4 bulan, tinggal 10% empangan. Kalau 6 bulan, semua empangan dan sungai di Semenanjung kering. Kalau 6 bulan tak turun hujan. Tu, dia buat pelik. Bila Dajjal keluar, kata Rasulullah, setitik air pun tak ada. Bukan Malaysia tuan, satu bumi tak ada. Tuan-tuan tahu, ratus hari Dajjal keluar, orang beriman selamat tanpa setitis air dan tanpa sebutir nasi. Mereka diselamatkan oleh satu zikir. Nama zikir tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir yang sama. Besar ni, zikir ni besar. Zikir ni cukup besar. Nabi Ibrahim ajak dekat umat Nabi Muhammad zikir ni. Nabi Ibrahim ajar kepada umat Nabi Muhammad zikir ini. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, bagi tahu umat kamu, dalam syurga ada banyak tanah kosong, hijau, kosong, jauh mata memandang. Adalah yang kawasan pokok-pokok lah, ada kawasan yang kosong. Tanaman dan pepohon di situ ialah setiap kali seseorang itu sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah Ta'ala akan tanam sebatang pohon untuknya di dalam syurga. Tuan-tuan, kalau satu orang tu rajin sebut subhanallah walhamdulillah, sehari dia sebut 100 kali, pokok dia ada sari 100, 10 tahun ada berapa juta pokok dia dalam syurga. Kalau pokok dia dalam syurga, takkan tuan nak duduk dalam neraka? Kalau ada jutaan pohon dia di dalam syurga, takkan tuan dia Tuhan campak dalam neraka? Logiknya dia ahli syurga lah. Sebab zikir ni tuan-tuan, orang munafik takkan berzikir banyak. Orang munafik takkan boleh berzikir banyak. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik dia zikir, tapi dia tak boleh zikir banyak. Dia tak boleh nak buat subhanallah 1000 kali. Dia tak boleh nak buat selawat 1000 kali. Dia tak boleh nak buat la ilaha illallah 1000 kali. Dia takkan mampu buat zikir-zikir ni sampai 1000 sampai banyak.
cara nak kenal diri kita Allah selamat daripada munafik ataupun tidak. Allah sebut dalam Quran, munafik takkan boleh berzikir banyak. Kemudian habis jumpa dengan Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi pun naik meneruskan perjalanan. Panjang lagi lah kisah dia. Saya rasa takat tu dulu kot malam ni. Tuan-tuan, trailer pun tak ada habis. Tuan-tuan kena buat siri yang kedua, panggil Ustaz Lin pula lah. Tuan-tuan, siri yang kedua. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni, muqaddimah Isra wal Mi'raj. Semoga dengan muqaddimah yang saya bawa pada malam ni boleh mengingatkan kita kepada perjuangan Nabi, kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan membangkitkan kerinduan serta kecintaan kita kepada akhirat, kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.